Data-data menunjukkan, sekalipun dia agama apa pun, sekalipun dia pahaman apa pun, sekalipun dia bangsa apa pun, mabuk boleh merosakkan sesebuah kehidupan, sama ada peribadi, sama ada keluarga, sama ada kampungan, masyarakat, negeri, negara. Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kita pun tahu orang Yaman ni suhu dengan masakan-masakan yang luar biasa. Jadi antara makanan dan minuman Yaman yang suhu di kalangan masyarakat khalayak mereka namanya al-bit'u wal mizru. Rasulullah SAW bertanya tentang hal ni macam mana. Apabila ditanya tentang bit'u dan mizru, nak tahu dia punya intipati tu daripada apa, dia jawab nabizul asal, maknanya daripada madu yang disaring, ditapih, dicampur sesuatu yang menjadi saripati, yang itulah yang menjadi minuman. Begitu juga mizru sebagai nabizus syair. Syair ni kalau kita kata buah syair lah, dia macam gandum. Jadi yang ini saripati ini yang menjadi minuman kepada mereka. Soalannya ialah minuman tersebut mabuk ke tidak? Maka Nabi memberi satu garis panduan umum. Kullu muskirim haram. Setiap yang memabukkan maka hukumnya haram. Dan kaedah mabuk ni dia bukan masalah orang tu dia tidak akan mabuk sebab dia boleh tahan. Gagah dia ni jenis, ada juga jenis macam tu. Jadi kita tak kira orang perseorangan tu. Kita kira umum. Orang ni memang mabuk, orang ni kebanyakan mabuk. Jadi bila mabuk maka hukumnya mabuk. Mabuk ni pula kalau kita tengok, dia Islam memerangi kemabukan. Kenapa? Kerana mabuk ni menjahanamkan negara, menjahanamkan keluarga, institusi keluarga, ekonomi rosak, kemusnahan jiwa raga, kemalangan, semuanya mabuk. Tindakan-tindakan yang kita boleh tengok, aksi-aksi yang menunjukkan ketidakbaikan dari segi mabuk. Data-data menunjukkan, sekalipun dia agama apa pun, sekalipun dia pahaman apa pun, sekalipun dia bangsa apa pun, mabuk boleh merosakkan sesebuah kehidupan, sama ada peribadi, sama ada keluarga, sama ada kampungan, masyarakat, negeri, negara. Bahkan disebut dalam nas ilahi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dan bala tersebut, dosa tersebut, kedua-duanya, yakni masalah arak dan judi itu jauh lebih buruk daripada manfaat yang dia dapat. Orang kata ada dapat manfaat, giam, tapi jumlahnya adalah amat sedikit nak banding dengan kerugian tersebut. Tengoklah bangsa Arab. Bangsa Arab yang terkenal dengan pemabuk, yang terkenal dengan kesamsingan yang melampau, yang dipanggil sebagai jahiliyah zaman dulu. Bila Nabi bentuk dia menjadi Islamiyah, menjadi individu yang hebat, tinggal perkara mabuk dan seumpamanya, dua superpower dunia, Rom, Parsi tumbang. Boleh melebarkan sayapnya, tengok kuat. Sebab dia tinggal kemabukan. Dia tidak berpoya-poya, dia realistik. Dia melihat, dia membumikan, dia memahami tugas khilafah di muka bumi ini. Jadi itu kesan daripada ini. Dalam Islam kita tengok Nabi tentang perkara ini, Quran tentang perkara ini. Masalah mabuk ni bukanlah satu masalah yang kita kata boleh dipandang enteng, tetapi amat parah. Bayangkan betapa parahnya kemabukan ini, seolah-olah
akan ada mereka yang akan mencipta yang membawa kepada mabuk, yang membawa kepada khayal, yang membawa kepada punahnya ingatan, tindakan, sehingga mereka ini tidak memanfaatkan. Orang mabuk, tuan-tuan, apa dia boleh buat? Banyak perkara. Ada seorang ditanya sahabat Nabi, apakah dosa yang paling besar? Dia kata minum arak. Mereka terkejut. Ini disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair dan lain lagi. Bila sebut minum arak, mereka pun kata macam mana boleh minum arak ni jadi dosa besar. Lalu mereka sampaikan kepada sahabat yang lain. Sahabat yang lain kata, kamu pergi balik kepada sahabat Rasulullah SAW itu, kamu tanya dia. Lalu mereka pun pergi tanya, setahu kami dosa yang paling besar syirik kepada Allah. Kalau tinggal semayang pun lagi besar rasa. Berzina pun lagi besar. Dia sebut satu dosa besar. Bila dah sebut macam itu, akhirnya mereka pun fikir, betul ke macam ni? Ni dosa besar ni. Siapa mabuk ni? Lalu sahabat ni jawab, saudara, seseorang itu apabila dia mabuk, seolah-olah berlaku kepadanya lesen nak buat semua sekali. Bila ditanya kepada seorang, kamu pilih 3 perkara. Kamu bunuh, kamu berzina, kamu minum arak. Dia pun kata bunuh ni dosa besar, zina pun dosa besar, minum arak ni dosa besar, tapi boleh kira lah kata peribadi. Dia kata baik, saya minum arak. Dengan sebab dia minum arak, akhirnya dia mabuk, dia bunuh, dia zina. 3-3. Jadi kita tak katalah atas nama dosa tu besar, mabuk tu semata-mata, kerana kita tahu dalam nas menyebut sebesar-besar dosa itu adalah syirik kepada Allah. Tetapi ini merupakan asbab yang membawa kepada banyak ataupun pintu kepada maksiat-maksiat yang lain, kerugian-kerugian yang lain. Oleh kerana itu, membaca kenyataan ini disebut bagaimana setiap yang memabukkan itu adalah haram. Mabuk ni bala, tak ada yang tak bala. Semalam ke apa, diluluskan, saya tanya soalan berkenaan dengan isu apakah tindakan yang sepatutnya diambil berkenaan dengan mereka yang mabuk, memandu dan seumpamanya. Sebab perkara ini kena bendung daripada awal, daripada nak proses ke, nak jual ke, nak ni. Dan paling peliknya di akhir zaman akan digunakan dengan nama-nama yang lain-lain. Kita tahu ada nama Timur, dia kau nama Timur ada juga. Ada nama macam-macam lah. Kita dulu kita dengar arak je, habis kuat pun namanya beer, habis kuat pun namanya wine, gitu je. Sekarang kalau nak senarai, saya ingat sahabat kita dalam buat bayan linas tu senarai berpuluh beratus. Kadang-kadang tak tahu nama pun. Yusammuna bi ghairi ismih, diberi nama dengan bukan nama asal. Kita tak hukum pada nama. Jadi al-ibrah ni kepada bil mabani, la bil musammayat atau ma'ani semata-mata. Iktibar dia ambil daripada apakah bahan tersebut, kita kata ingredient ataupun kita kata sifat. Bukan dari segi nama. Nama boleh letak semua nama. Nama bukanlah satu perkara yang amat penting, walaupun janganlah menjadi keliru, tetapi itu dia. Makanya Rasulullah SAW beritahu setiap yang memabukkan. Orang tanya pula, mabuk ni banyak mana mabuk? Banyak sikit ke apa ke semua? Ini ada 2 isu. Isu yang pertama, asal mabuk tak boleh, banyak sikit tak boleh. Ma askara qaliluhu ma askara kasiruhu fa qaliluhu haram. Kalau benda tu banyak mabuk, sikit pun haram juga. Tu satu, tu jawapan. Cuma kadang-kadang kita kena tahu arak ke,
apa namalah, dia setiap benda ni dia akan ada bahan-bahan dia. Macam air, orang kata H2O, H apa ni, H1N1 ke apa dia panggil, hidrogen dengan nitrogen ke apa campur jadi air gini-gini. Maka dalam arak ni dia ada satu bahan. Bahan inilah yang menjadikan dia mabuk. Namanya ethanol. Nak faham mudah sikit sebab dia ni nano lah, jadi mudah. Ethanol. Dia ini akan jadi mabuk. Masuk jadi mabuk. Mabuk ni pula di sinilah ulama tengok betul-betul, sebab kadang-kadang ada bahan-bahan tertentu yang menyebabkan boleh jadi mabuk, boleh jadi dok. Antaranya kata orang sebahagian daripada yeast. Ada buat tapai, ada buat ni. Jadi di sana ada lagi ulama-ulama dia buat kajian, dia buat kata 0.2% okey. Hak ni kata 0.5% okey. Tapi semuanya itu kita tengok masalah ijtihad yang perlu dilihat dari semasa ke semasa, kajian demi kajian, termasuklah apa-apa perkara pun. Apa yang kita faham daripada hadis ni bahawa membenteras hal-hal yang memabuk ni adalah perkara yang amat penting, kerana di situlah akan membawa kedamaian dalam kehidupan, keselamatan dalam kehidupan, dan ia boleh membawa kepada keberuntungan sesebuah negara, keluarga, bahkan manusia itu sendiri. Wallahu a'lam.